Diulang kalimah imra'ah dalam Al-Quran ini bagi menunjukkan bahawa Allah akan guna kalimah imra'ah ni pada satu orang perempuan yang dewasa, yang matang, yang dia tu ada peranan yang ada impak pada orang lain, sama ada buruk ataupun baik. Manakala kalimah nisa, an-nisa, nisa ni dalam bahasa Arab disebut sebagai suatu istilah bagi merujuk kepada perempuan secara biologi. Nisa ni adalah orang perempuan ataupun merujuk kepada jantina perempuan secara fitrah, secara biologi atau fitrah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengulang kalimah nisa dalam Al-Quran sebanyak 57 kali. Kalimah nisa ni diulang dalam Al-Quran sebanyak 57 kali. Dan Allah menyebut kalimah niswatun, niswah. Niswah ni sebanyak 2 kali dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf. Jadi kata para ulama, imra'ah merujuk kepada perempuan yang ada peranan, nisa merujuk kepada perempuan secara fitrah, secara jantina. Sama dengan perkataan unsa. Nisa dan unsa samalah. Kalimah al-unsa disebut oleh Allah dalam Al-Quran bagi menggambarkan jantina sebanyak 30 kali. Allah ulang sebanyak 30 kali. Maka sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dan Allah juga sebut dalam Al-Quran kalimah banat. Kalimah banat, banat ni anak perempuan, iaitu merujuk kepada perempuan-perempuan muda yang belum berkahwin. Yang belum berkahwin. Banat ini diulang dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Diulang dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Jadi kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengulang kalimat-kalimat ini? Semuanya ada maksud dan ada tujuan-tujuan dia, bagi menggambarkan kepada kita bahawa wanita tidak kurang peranan dan tidak kurang penting dalam masyarakat Islam dan di dalam agama. Maka untuk itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tokoh kaum wanita, sebagaimana dalam hadis yang sahih bahawa wanita yang terbaik di seluruh alam ialah Maryam binti Imran. Maryam sahaja Allah sebut dalam Al-Quran sebanyak 34 kali. Nama Maryam binti Imran ataupun digabungkan dengan anak dia Isa bin Maryam, Isa ibnu Maryam, Allah ulang dalam Al-Quran sebanyak 34 kali. Maka ini kata para ulama sangat-sangat menjadi isyarat yang jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memaksudkan kaum wanita supaya mencontohi Maryam alaiha salam. Apakah keutamaan Maryam alaiha salam? Dia menjaga diri dia dan kesucian dia, dan dia mengkhususkan hidupnya kepada Allah dan kepada keluarganya, iaitu kepada anak dia Isa bin Maryam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, maka kita sebut bahawa wanita ini dia memiliki 3 tangga. 3 tangga menuju ke syurga. Yang pertama sebagai anak perempuan, dia menjaga diri dia dalam keadaan dia masih banat. Bila dia banat, dia anak perempuan, dia menjaga kesucian diri dia, dia menjaga maruah dia, dia mentaati ibu dan bapa dia membantu keluarga dia, maka dia akan menuju ke syurga. Tangga yang kedua, apabila dia bernikah dan menjadi isteri, maka dia menjaga hak-hak suami dia, menunaikan ketaatan kepada suami dia. Dia bertawakal kepada Allah dan beriman kepada Allah dan kewajipan dia sebagai isteri, maka dia akan masuk syurga. Dan yang ketiga, apabila dia menjadi ibu, apabila seorang wanita menjadi ibu, dia mendidik anak dia dengan didikan yang saleh. Dia menjadi ibu yang misali, ibu yang salihah, sehingga anak-anak dia dididik dengan didikan Islam, maka dia ke syurga. Maka ini 3 tangga bagi wanita. Dan contoh teladan dalam Al-Quran dan hadis tersangat banyak.
Sangat banyak contoh teladan dalam Al-Quran dan hadis berkenaan dengan kedudukan kaum wanita pada darjat isteri, pada darjat ibu dan pada darjat banat atau anak-anak perempuan. Baik. Kita sambung pada hadis Nabi SAW, hadis Muawiyah bin Haidah radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada Muawiyah bin Haidah, seorang sahabat Nabi SAW, qala qultu ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih. Suatu hari kata Muawiyah bin Haidah, aku bertanya kepada Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Wahai Rasulullah, apakah hak isteri ke atas suaminya? Apakah hak isteri ke atas kami, salah seorang daripada kami? Maknanya apa hak isteri kepada salah seorang daripada kami, yakni para suami. Qala, kata Nabi SAW, an tut'imaha iza ta'imta. An tut'imaha iza ta'imta. Hendaklah kamu memberi dia makan jika kamu makan. Kalau kamu makan, kamu kena bagi dia makan. Wa taqsuha iza iktasaita. Dan hendaklah kamu memberikan dia pakaian jika kamu pun ada pakaian. Wala tadribil wajha. Dan jangan kamu pukul wajahnya. Wala tuqabbih. Jangan memburukkan dia. Wala tuqabbih. Dalam bahasa Arab, tuqabbih ni daripada qabih ni buruk. Qabaha buruk. Tuqabbih, memburukkan sesuatu pada diri dia. Jangan, haram. Wala tahjur illa fi baiti. Dan janganlah kamu mengasingkan dia kecuali dalam rumah. Tak boleh halau dia keluar. Wala tahjur illa fi bait. Jangan asingkan dia atau usir dia kecuali dalam rumah. Hadisun hasan rawahu Abi Daud wa qala makna la tuqabbih ay la taqul qabbahakillah. La tuqabbih ni jangan sebut qabbahakillah, semoga Allah memburukkan kamu. Hukum dia haram. Baik. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ini hadis berkenaan dengan hubungan suami isteri. Alaqah zaujiyah. Hubungan suami isteri. Dalam Islam, hubungan suami isteri ini dia ada dua isu. Satu yang diberikan garis panduan dan landasan dalam syarak. Yang kedua, sesuatu yang tidak diberi penjelasan oleh syarak. Maka kata para ulama, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan panduan garis yang jelas hubungan suami isteri dalam syarak pada perkara-perkara yang melibatkan prinsip dan dasar rumah tangga. Allah suruh orang perempuan taat kat suami, itu dasar. Allah suruh suami melayani isteri dengan baik, itu dasar. Allah menyuruh menjaga aurat, itu dasar. Allah menyuruh supaya berhubung dengan suami isteri secara ma'ruf, itu dasar. Tetapi yang tidak disebut dan diperincikan dalam Al-Quran ataupun hadis tentang bentuk-bentuk pengurusan rumah tangga, yang tu tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Maka itu berbalik kepada common sense, berbalik kepada budi bicara dan kebijaksanaan setiap manusia. Berdasarkan hadis umum daripada Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Sebagaimana yang kita sebut dalam Al-Quran, dalam hadis, ada perkara-perkara yang disebut sebagai grey area. Grey area ni maknanya benda yang kena pakai budi bicara. Grey lah, grey, kelabu, benda yang tak jelas. Dia bukan hitam, dia bukan putih. Dia bukan hitam putih, dia ada grey area. Ada kawasan yang kita kena pandai-pandai sendirilah. Maka sebab itu dalam Islam, kaedah bila berhadapan dengan grey area ni, setiap orang lebih tahu urusan dia masing-masing. Kita tak boleh nak ajak orang cara nak manage keluarga, cara nak manage anak dan isteri, sebab manusia tak sama. Manusia dia tak sama. Maka sebab itu setiap orang akan memilih pasangan yang sesuai dengan diri dia. Dan bila setiap orang ditakdirkan ada pasangan yang sesuai dengan dia,
maka dia lebih tahu apa yang dia nak buat dengan pasangan dia. Orang lain jangan sibuk. Maka sebab tu ada hadis Nabi SAW melarang orang lain daripada campur tangan urusan suami isteri, walaupun keluarga. Bahkan Umar bin Khattab dalam hadis yang masyhur, Sayyidina Umar kata, aku suka kalau keluarga-keluarga ini duduk berjauhan. Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyebut bahawa dia suka kalau family ni adik-beradik ni duduk jauh-jauh, kerana akan saling merapatkan hubungan bila menziarahi dan akan mengurangkan pergaduhan bila duduk dekat. Duduk dekat ni kaki bergaduh. Jadi sebab itu Sayyidina Umar, sebagaimana diriwayatkan di dalam Al-Musannaf oleh Abdul Razak, Imam Abdul Razak As-Sana'ani, ada asas daripada Umar memerintahkan supaya ipar-ipar dan supaya mertua dan menantu tidak duduk berdekatan. Oh, mertua menantu ni duduk dekat, masalah. Dia masalah. Maka ada perintah dari salah supaya duduk jauh. Kerana dengan ziarah tu akan merapatkan hubungan lebih mesra dan lebih hangat. Duduk dekat ni susah. Semua benda dia tahu, semua benda dia nak campur. Masak apa pun dia nak dictate. Ni malam ni kalau boleh jangan masak gulai. Susah. Jadi sebab tu tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, maka dalam Islam dia ada hak-hak perempuan, antaranya hak untuk dipelihara daripada dicampuri oleh rumah tangga orang lain atau urusan keluarga yang lain. Suami kena memelihara isteri-isteri dia. Baik. Kata para ulama, rujuk pada hadis ini, qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tut'imaha iza ta'imta, hendaklah kamu beri dia makan. Apa makna an tut'imaha? An tut'imaha bermaksud memberi makan iza ta'imta, jika kamu makan. Makna kata seorang suami tanggungjawab kata diri dia memberikan isteri dia makan jika dia mampu mendapatkan makanan untuk diri dia. Maka kata para ulama, maksud Nabi SAW apabila ada kalimah iza ta'imta, bahawa apabila seorang lelaki itu dia berhak dan mampu untuk makan, maka terlebih dahulu mestilah dijadikan atau ditetapkan ke atas dia memenuhi keperluan isteri dia dulu, bagi isteri dia makan dulu. Menariknya dalam syarak ni tuan-tuan, dan dari sudut bahasa, Nabi suruh orang perempuan, Nabi suruh orang lelaki, apabila dia nak makan, pastikan isteri dia ada makan. Itu makna Nabi an tut'imaha, kamu bagi dia makan. Nabi dahulukan suruh bagi makan kat isteri dulu. Iza ta'imta, apabila kamu telah makan. Digunakan ta'imta fi'il madhi, kata perbuatan, maknanya telah makan, kamu kena dahulukan dia sebelum kamu makan. Tapi menariknya, diperintahkan kepada perempuan untuk mengutamakan suami dalam bab makan, bagi suami makan dulu. Nampak tak tuan-tuan, macam clash. Dalam bab adab min nahiyatil adab, daripada bab adab, seorang isteri hendaklah memastikan suami dia makan dulu sebelum dia makan. Ini adab para salaf, dilakukan oleh Aisyah, dilakukan oleh Ummu Salamah, dilakukan oleh anak-anak perempuan Nabi, dilakukan oleh wanita-wanita yang beriman. Jamu suami makan dulu, suami makan dulu baru isteri makan. Tetapi dari sudut hak, suami kena pastikan isteri dia makan baru dia makan. Nampak tak macam mana Islam cover bab ni? Maknanya di dalam Islam, kalau kita asyik duk pegang hak ya, kita mengabaikan adab. Kita mengabaikan harmoni rumah tangga. Sebab tu mana-mana pasangan kalau kahwin duk asyik sembang bab hak ya, memang lingkuplah. Dan kalau asyik duk sembang bab kewajipan, bab kasih sayang, bab adab, maka akan ada kezaliman. Sebab akan ada hak yang tertindas. Maka sebab tu Islam jaga balance dua benda ni. Dari sudut hak, suami pastikan isteri makan dulu. Pastikan isteri ada makan sebelum dia makan. Sebelum lelaki ni, iza ta'imta, bila dia nak makan, mana dia kena bagi makan isteri dia dulu. Itu hak tanggungjawab dia, bebanan atas dia, amanah dia. Tapi orang perempuan, Islam didik dia supaya tak jadi penting diri. Alalang suami
Ini hak aku. Suami kena bagi aku makan dulu. Dia pun makanlah KFC, McDonald kan. Makan. Suami tengok ya kan. Tak apalah, ini hak saya. Hak saya. Dia duk kira main kalau hak dia ya memang nayalah. Rumah tangga tu pakai nak lingkup lah. Jadi sebab itu wanita yang salihah dia tidak akan jamah makanan selagi mana suami dia belum makan. Mana? Jadi dia seorang yang wanita yang salihah, dia tak akan makan. Adab. Dia akan bagi suami dia makan dulu baru dia makan. Tapi dari sudut hak tanggungjawab, suami dia kena make sure dia makan. Di sinilah nampak cantiknya Islam itu. Dia macam orang kaya dengan orang miskin lah hubungan dia. Kan kita dah baca hadis orang kaya dan orang miskin. Orang miskin dilarang untuk meminta-minta. Orang kaya disuruh cari orang miskin. Itu hubungan dia. Dia punya simbiosis. Simbiosis dia. Orang miskin tak boleh minta ke orang kaya. Disuruh menahan diri, sabar. Minta ke Allah. Jangan duk minta sedekah. Sebab orang miskin yang meminta-minta, kata Nabi, maka dia meminta-minta api neraka dan daging akan dicabut dari wajah dia pada hari kiamat. Jangan duk minta-minta derma, minta sedekah. Jangan. Sabar. Menjaga aifah, menjaga maruah dia, aifah dia, harga diri dia. Itu orang miskin. Habis tu ustaz duk tak minta kat mana-mana, duk jaga, duk tahan sabar ya. Duk makan air mata ya, macam mana? Orang kaya pula Allah perintahkan suruh keluar pergi cari. Suruh pergi cari. Pergi cari orang susah, bagi bantuan. Jadi kalau kita lihat dari situ dia ada hubungan simbiosis. Orang kaya pergi cari orang miskin tak perlu meminta. Orang kaya yang datang cari dia. Tapi dalam masyarakat hari ini terbalik. Orang kaya betul nak cari orang miskin. Kan? Orang kaya betul nak cari orang miskin. Orang miskin pula akhirnya terpaksa menggadaikan maruah dia, meminta bantuan dan meminta sedekah. Ini yang masalah berlaku dalam masyarakat. Terbalik. Begitu juga dalam hubungan rumah tangga suami isteri. Allah bebankan pada suami untuk bagi makan isteri. Sebelum dia makan, tapi isteri dari sudut adab, dia tak akan makan selagi mana suami dia belum makan. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taksuha, kamu memberi dia pakai. Kiswah ni pakaian selimut. Wa taksuha, kamu memberi dia pakai. Iza iktasaita, apabila kamu hendak pakai. Bila kamu hendak pakai pakaian, isteri pastikan dah bertutup dulu. Isteri pastikan sudah bertutup, sudah ada pakaian dulu. Jadi para lelaki sebelum beli kasut baru, sebelum beli baju baru, seluar baru, pastikan beli dulu untuk isteri. Tapi isteri dari sudut adab, dia tidak akan pakai pakaian baru sebelum suami dia beli yang baru. Macam tu. So cantik tuan-tuan, cantik. Maknanya wanita dia melayani suami dia dari sudut adab dan cinta dan mahabbah. Dipanggil rahmah, mawaddah. Tetapi suami melayani isteri dari sudut hak dan amanah dan tanggungjawab. Macam tu. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana hubungan Islam nak mendamaikan kedua-dua belah pihak. Tetapi bila mana berlaku terbalik, suami layan isteri bukan main baik, ataupun suami tidak memenuhi hak dia, isteri pula duk tuntut hak, memang rumah tangga akan bercerai-berai. Mana bila isteri ni duk kira mana hak dia, susah. Memang lelaki takkan mampu memenuhi hak para wanita. Wala tadribil wajha, dan jangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mamnu, dilarang untuk memukul wajah. Tadribil wajha, kita dah baca hadis pada minggu sudah, larangan memukul wajah walaupun dalam medan perang. Dalam perang pun tak boleh pukul muka. Ini kan pula wajah isteri yang kita diberi amanah untuk menjaga mereka. So, haram memukul wajah isteri. Habis kalau dah terpukul macam mana? Kalau dah terpukul, Al-Imam Ibn Taymiyah dan para ulama menyebut lelaki ni tuan-tuan, dia masalah lelaki ni tangan dia cepat. Bila dia pukul, dia akan pukul mana yang dekat dengan dia. So kalau dah perempuan tu pukul tangan tu, level tangan ni memang muka lah. Memang muka. So bagaimana kalau suami terpukul isteri di wajah? Lari. Lari. Maka kata para ulama,
Apabila suami memukul isteri di wajah, isteri boleh menepis. Isteri boleh tepih. Belajarlah taekwondo kan. Isteri boleh menepih. Dan kalau sudah berlaku pukulan itu, wajib ke atas suami bertaubat. Dan hendaklah dia memulihkan kembali wajah isteri dia dan melayani isteri dia dengan baik sehingga wajah dia pulih. So kalau dia pukul isteri dia, lebam pipi, duduklah tentu pujuk isteri dia dan layan dengan baik sampailah lebam tu hilang. Bawa lah pergi McDonald ke KFC sampai lebam tu hilang. Beli gelang hilang. Boleh gelang besi. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hukum memukul wajah adalah haram. Ijma' para ulama kecuali dalam dua keadaan. Dua keadaan saja boleh pukul muka. Satu, hukum qisas. Gigi dengan gigi, mata dengan mata, hidung dengan hidung. Maka kalau berlaku qisas boleh. Dua aja. Satu, qisas. Yang kedua, memukul wajah dilarang kecuali terpaksa. Terpaksa atau darurat. Darurat ni macam mana? Dia terpaksa pukul muka sebab ada nyamuk kat pipi. Kan nyamuk mai pak kan. So nak buat macam mana? Nyamuk mai pak. Baik, muslimin dan muslimat rahimakumullah, kemudian Nabi SAW menyebut wala tuqabbih. Wala tuqabbih. Qala Abi Daud, berkata Imam Abi Daud, la tuqabbih ni maknanya jangan kata kat orang faqabbahakillah, semoga Allah memburukkan engkau. Tapi kata para ulama, lebih dalam dari itu, wala tuqabbih juga maknanya jangan buruk juzuk dari badan dia. Contoh, gemuk. Kata kat isteri dia gemuk. Kita panggil body shaming. Maka itu termasuk dalam larangan Nabi SAW, la tuqabbih, jangan memburukkan dia. Kita pergi cari badan dia yang mana buruk, kita kata gemuknya hang ni, atau ada kurap, ada apa ni, ada kurap, ada apa, kutu babi dan sebagainya, tak boleh. La tuqabbih, jangan burukkan dia. Kerana para wanita sangat sensitif bahagian tubuh dia dikutuk atau dikritik oleh suami dia. Laki ni kadang dia bodoh. Bukan kadang lah, selalulah. Dia tak tahu perasaan wanita. Dia tak boleh baca perasaan wanita. Jadi kebanyakan orang lelaki, dia just jujur. Dia just bodoh dan jujur. Dia tak fikir apa. Bagi dia nampak kurap kat kaki bini dia. Kurap ni. Dia bukannya kata nak memburukkan isteri dia. Dia just jujur. Ataupun dia nampak ada tai lalat ke, atau dia ada kutu babi. Ini kutu babi ni. Kan? Dia bukan nak kata isteri dia babi. Dia kata ada kutu babi. Tapi orang perempuan pula, dia ada satu masalah. Walaupun benda tu betul, dia tak mau suami dia sebut benda tu. Itu masalah. Ini orang perempuan. Walaupun ada kutu babi, jangan kata itu kutu babi. Jangan. Maka sama ada kita diamkan atau kita buat tak tahu. Kerana itu dibuat oleh Nabi SAW. Apabila dia melihat kekurangan pada isteri dia, Nabi diam. Nabi tak cakap. Maka sebab itu tak semua benda perlu dicakap. Begitu juga perempuan kalau dia ada parut, pipi dia ada parut, maka dia tak sebut parut tu. Maka ada satu kisah para ulama salaf. Nama dia Al-Asam, Hatim Al-Asam. Apa kisah dia Al-Asam ni? Seorang ulama salaf nama dia Hatim Al-Asam. Dia ni seorang yang alim. Orang datang rumah dia minta fatwa. Lalu bila orang datang minta fatwa, minta nasihat, orang akan balik lah. Satu hari ada seorang perempuan datang rumah dia minta fatwa. Dan ketika perempuan tu tengah tanya soalan dekat dia, perempuan tu terkentut. Kentut dia tu bukan tak bunyi-bunyi, perut ni. Maka Hatim Al-Asam ni, sebelum tu nama dia bukan Al-Asam, tak ada gelaran tu. Al-Asam ni maknanya pekak. Dia berbuat pekak. Perempuan tu kentut,
Lalu dia tanya, perempuan tu tanya soalan kat dia pun jawab soalan. Dia buat tak dengar. Maka sejak dari hari itu dia berlakon sebagai orang yang pekak-pekak, maknanya tak berapa nak dengar. Sehinggalah perempuan tu meninggal dunia, barulah dia kembali pulih seperti biasa. Perempuan tu adalah jiran dia dan dia berpura-pura pekak selama 20 tahun. Kisah ni disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamun Nubala. Tuan-tuan, 20 tahun tuan-tuan menyamar sebagai pekak. Semata-mata untuk menjaga maruah seorang perempuan. Dia nak jaga maruah perempuan. So kalau lelaki yang baik, dia akan jaga maruah isteri dia. Mana? Jadi kalau isteri dia terkentut ke apa dalam kereta, buat tak dengar kan? Tak dengar. Abang dengar tak? Apa dia? Tengok apa? Buat tak tahu. Dah nak muntah lah. Kan? Ini adalah ciri-ciri lelaki-lelaki yang beriman yang mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tuqabbih. Wala tahjur illa fi bait, dan jangan mengasingkan mereka. Tahjur ni maknanya mengabaikan mereka, mengasingkan mereka. Dia ambil daripada kalimah hijrin. Hijrin ni maknanya kita pergi pulaukan dia. Seorang suami tak boleh pulaukan isteri dia, tinggalkan isteri dia illa fil bait, kecuali dalam rumah. Jadi jangan tinggal tengah jalan. Tak boleh bergaduh-gaduh tinggal isteri tengah jalan. Tinggal isteri dekat stesen bas, tinggal isteri dekat pekan dan sebagainya. Tak boleh, haram. Tinggal dia dalam rumah. Tinggal dalam rumah. Maknanya maksud fil bait, tinggal dia di tempat yang selamat. Di tempat yang selamat. Kerana mereka adalah amanah Allah pada kita. Baik sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, para ulama menyimpulkan dalam hadis ini ada dua maksud. Satu, hak seorang isteri ke atas suami adalah untuk melayani dia dengan baik. Melayani isteri dengan ma'ruf, dengan baik. Wa ashirahunna bil ma'ruf, mana layan mereka dengan baik. Yang kedua ialah bersabar dengan kekurangan mereka. Sabar dengan mereka. Sabar dengan mereka. Maka sebab itu zaman salaf tak susah benda ni tuan-tuan. Sebab dalam Al-Quran Allah sebut, perempuan ni kalau kamu benci pada satu benda, kamu akan suka pada benda yang lain. Dan kita dah baca hadis tu kan dalam ayat Allah. Dalam hadis Nabi sebelum ni kita dah baca, orang perempuan ni kalau kamu benci dia pada satu perkara, kamu akan suka pada perkara yang lain. Pada zaman salaf benda ni tak susah. Sebab laki boleh poligami. Isteri ni problem. Kata Piramli, isteri pertama merajuk, anak kahwin dua. Senang. Isteri pertama merajuk, dia kahwin dua. Isteri ni buat perangai, tak apa, sabar dengan dia. Macam mana ustaz boleh sabar? Ada bini seorang lagi. Hak bini pun ni, ada bini lain lagi. Zaman salaf senang. Tapi zaman hari ni apabila lelaki tak ada pilihan, dia ada seorang je isteri. Kan? Berpisah dengan isteri ni, habis ke duit SP dia, habis pencen dia. Habis duit dia, kena bedak dua. Kena atas pencarian. Tuntut nafkah dan sebagainya. So, pada hari ini dia jadi susah. Kerana orang perempuan bila dia buat perangai dengan lelaki dia tak ada jalan lain. Dia tak ada kesenangan lain dia nak cari selain isteri dia. Maka sebab itu hendaklah lelaki dan perempuan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masing, mengingati peranan masing-masing. Wanita peranan dia adalah untuk mentaati suami dan menjadi penenang pada suami dia. Itu je tugas dia. Taat suami, menenangkan suami dia. Taat dan tenangkan suami. Manakala lelaki peranan dia menjaga isteri dia, membimbing isteri dia, melindungi isteri dia dan melayani isteri dia dengan baik. Maka pada hadis yang berikutnya, kemuncak daripada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Rawahu Tirmizi. Kata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan, adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum, kalimah khiyar adalah yang terbaik, terpilih. Wa khiyarukum, yang terpilih, yang terbaik di kalangan kamu, khiyarukum linisaihim, adalah sesiapa yang paling terbaik terhadap isteri-isterinya. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis hasanun sahih. Maka kemuncak kepada hal hubungan lelaki dan perempuan, orang lelaki yang terbaik yang bersabar terhadap kekurangan isteri dia, berakhlak baik kepada ahli keluarganya. Maka sebab itu saya sebut dekat tuan-tuan, berapa kali dalam seminar rumah tangga saya beritahu kat orang lelaki dia kena faham, dia tak boleh expect bahagia dari perkahwinan, tak boleh. Orang lelaki dia tak boleh expect bahagia dari perkahwinan, sebab dalam Al-Quran, dalam hadis, Islam mengajar orang lelaki untuk menjadi yang terbaik daripada isteri dia, melayani isteri dengan baik, menyantuni isteri dengan baik, bersabar terhadap isteri dan melayani mereka dengan baik. Kalau lelaki ikut apa yang disarankan oleh Al-Quran dan hadis, duk layan orang perempuan, duk lembut dengan orang perempuan, kan, berakhlak baik kepada orang perempuan, agak-agak lelaki tu boleh bahagia tak? Bawa kereta, tanya isteri nak makan apa, makan seafood, bawa lah pergi jalan, nak pergi seafood, tiba-tiba nak sampai, isteri kata tak jadilah, tukar, nak makan western pula, patah balik pergi western pula, Kedah lagi jam, jam dah jam. Sampai western, dia makan seafood je sikit je makan. Pasal apa? Dah masuk angin dah tak selera dah. Bukan dia juga yang bagi kita lambat, bukan dia juga yang bersiap lama, bukan dia juga yang menyebabkan perjalanan ini terganggu dan sebagainya. Tapi lelaki sabar aja, senyum je. Ya ke, makan sikit, tak apalah, mai abang perhabis. Lelaki yang betul-betul layan isteri dia dengan baik, bagaikan princess, bagaikan bidadari, dia mungkin tak bahagia. Maksudnya mungkin dia tak happy lah. Bukan tak happy, maksudnya dia tak akan fulfill lah diri dia. Tetapi itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran, dalam hadis, bahawa dunia bukan syurga. Maka sebab itu orang lelaki dia kena tahu prioriti dia. Dia nak apa daripada isteri dia. Jadi orang lelaki, kaedah yang diajar oleh Islam, dia adalah orang yang berkorban. Dia berkorban kepada isteri dia, layan mereka dengan baik. Dia sacrifice kepentingan diri dia. Aku nak layan isteri aku yang terbaik. Aku sacrifice kepentingan diri aku. Bermakna dia tak enjoy. Dia tak enjoy lelaki ni. Maka sebab itu Al-Quran dan hadis Nabi menegur dan menegahkan kepada orang perempuan sebagai timbal balas kepada pengorbanan suami, kepada pengorbanan lelaki. Sebab lelaki ini akan sacrifice everything hidup dia untuk suami, itu isteri dia. Orang perempuan kena taat kat suami, dan orang perempuan kena layan suami walaupun di atas unta. Kan dalam hadis, kalau suami nak kepada isteri dia walaupun atas punggung unta, isteri kena layan. Makna kata orang perempuan ni minima dia kena buat dekat suami dia, sebab suami dia berkorban untuk dia. Minima dia kena fulfill keperluan fitrah suami dia. Yang tu tak ada diskaun. Yang tu tak ada diskaun sebab suami dia nak kena bersabar dengan perangai dia, dengan tingkah laku dia, tudung dia tak boleh usik, kan? Dia kalau dia dah serika tudung, suami dia tak boleh nak sentuh. Kalau sentuh kena belasah, kena mengamuk, kan? Macam mananya suami dia tak macam-macam kena berkorban perasaan, stres. Dia nak kena tunggu isteri dia bersiap, duduk dalam kereta tu, kalau buka aircon tu dah beku dalam tu. So mana kata pengorbanan yang suami dia buat, suami dia kena sabar, kena layan dengan baik, mengiyakan saja isteri dia. Tetapi
isteri bila mana suami dia perlukan keperluan zahir dan batin, suami dia perlu layanan, perlu masak, perlu makan, isteri kena siapkan makan. Suami dia nak dia layan nafsu suami dia, isteri kena layan nafsu suami dia sebagaimana yang suami dia nak, keperluan suami dia. Hak tu minima peranan seorang perempuan. Maknanya orang perempuan ni macam itulah. Kita tak boleh expect lah orang perempuan semua nak jadi bidadari, nak jadi wanita salihah. Maknanya dia tak menyusahkan suami dia, dia pakai tudung pun macam Ultraman sekejap je kan, main sarung ya. Dia masuk kereta sebelum suami dia masuk. Suami dia baru nak masuk kereta, dia dah ada lah kereta, dah start enjin. Bohong lah. Impian yang takkan jadi. Kalau isteri dia turun pergi pasar raya, supermarket, 2 minit dah selesai beli. Bohong lah. Benda-benda yang takkan mungkin jadi. Cepatnya isteri dia pergi beli barang dan sebagainya. Jadi benda-benda yang suami kena bersabar dengan kelemahan wanita, memang kena sabar. Dan orang perempuan dia kena ingat, batas dia, keperluan suami mesti dipenuhi. Yang tu TikTok. Maka selagi mana wanita memenuhi keperluan nafsu suami dia, keperluan batin suami dia, selagi mana wanita menjaga suami dia, mentaati suami dia, tak melanggar arahan suami dia, lelaki tak ada masalah, dia boleh menderita. Lelaki boleh menderita. He can pay the price. Dia boleh menderita, dia boleh bersabar, dia boleh redha, dia boleh maafkan, dia boleh lupa. Ini pengalaman dan ini yang disebut tajribah oleh para ulama mereka sebut dalam kitab-kitab mereka. Mana-mana isteri yang jaga batin suami dia, yang menjaga keperluan makan minum suami dia akan bercukupan qanaah dengan benda tu. Ini memang terbukti, tuan-tuan. Tanya semua lelaki, dibuat uji kaji, tanya lelaki-lelaki, dia macam mana perangai bini dia selagi 2 benda ni terjaga, makan minum dan keperluan batin dia terpenuhi, lelaki tu tak ada masalah. Dia boleh suffer dengan apa jua kelemahan isteri dia. Tuan-tuan, saya pernah jumpa sahabat saya, isteri dia kalau bersiap 2 jam. Sebab isteri dia ada masalah demensia. Ingatan tak berapa nak ingat. Suami dia boleh bersabar? Boleh sabar. Tak apa kan? Tak apa. Yang penting 2 benda ni terjaga. Setiap rumah tangga dia ada rahsia dia. Rahsia rumah tangga tu berjalan. So sebab tu dalam Islam kita tak payah duk ajak orang macam mana nak urus rumah tangga. Pandailah dia urus diri sendiri. Kan? Kadang-kadang kita nak masuk campur, kita rasa macam anak menantu kita kan kahwin. Duk tengok menantu kita kahwin macam tak apa nak berkenan cara dia berkahwin. Dia orang hidup bukan macam kita. Kawan kerja shift, kita nak expect makan malam sekali macam mana? Kawan PJJ duduk jarak jauh, kerja tempat asing-asing, kita nak samakan pasangan anak menantu kita dengan pasangan perkahwinan kita, mana boleh? Nilai tak sama. Bahkan ada kawan saya, dia kahwin, dia dengan isteri dia langsung tak ada persamaan, tak sekufu, tetapi mereka boleh duduk sekali atas satu sebab yang sama. Isteri dia minat kepada sunnah dan dia seorang yang minat kepada sunnah, boleh duduk sekali. Dari sudut pekerjaan, dari sudut pemikiran, dari sudut politik, dari sudut banyak benda tak sama, tapi boleh bersama pada satu benda. Dan kerana benda tu dia orang duduk sekali dan dia orang berkahwin sampai sekarang. Ya, itulah perkahwinan mereka. Makan pun jarang makan sekali, sibuk dengan kerja masing-masing. Kita jangan samakan perkahwinan orang. Bahagia setiap orang tidak sama. Itu dia. Bahagia setiap orang tidak sama. Ada kawan kita yang PJJ, dia hari Sabtu je jumpa isteri dia. Isteri pun hari Sabtu jumpa suami dia. Ahad nak kena nak kereta balik tempat kerja masing-masing. Tapi bahagia tak? Bahagia. Bahagia lah daripada kita. Hari-hari duk mesej cinta cintun, hari-hari duk WhatsApp rindu kasih sayang dan sebagainya. Kan? Bahagia dengan cara mereka. So setiap orang bersyukur dengan apa yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik tuan-tuan. Jadi sebelum kita balik, kita baca satu hadis secara ringkas, Hadis daripada Iyas bin Abdullah bin Abi Zubab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadribu ima Allah.
Faja'a Umar radhiyallahu ta'ala anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala za'irna an-nisa'u ala azwajihinna faraqqasa fi darbihinna fa'atafa bi'ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'un katsirun yashkuna azwajahunna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad atafa bi'ali baiti Muhammadin nisa'un kathirun yashkuna azwajahunna laisa ulaika biqiyarikum atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia daripada Ayyas bin Abdullah bin Abi Zubab. Hadis ni dia panjang sebenarnya, dia ada banyak versi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mula-mula Rasulullah bersabda, la tadribu ima Allah. Jangan kamu pukul hamba-hamba Allah perempuan. Hamba-hamba perempuan Allah, iaitu isteri-isteri kamu. Jangan pukul isteri. Faja'a Umar. Kemudian datang Umar mengadu dekat Rasulullah. Faqala zairna nisa'u ala azwajihinna. Zair ni maknanya, zairna ni langgar batas. Zair ni maknanya jadi bengking, melawan. Kata Umar kepada Rasulullah bila Nabi tak bagi pukul, Umar datang mengadu dekat Nabi. Umar kata, zairna nisa'u alal azwajihinna. Sesungguhnya orang-orang perempuan, isteri-isteri dah melawan suami-suami mereka. Faraqqasa fi darbihinna. Maka Nabi pun bagi izin boleh pukul isteri. Hadis ni sahih. Mula-mula Nabi kata tak boleh pukul isteri. Bila Umar pergi mengadu dekat Nabi, boleh pukul isteri. Nampak tak? Umar minta nak pukul isteri. Umar mengadu dekat Nabi, orang perempuan ni melawan, kena pukul. Nabi bagi izin. So riwayat yang kata Umar kena beletir dengan isteri dia, Umar pun duduk diam, dia bodoh ya. Lalu bila sahabat tanya, ya Umar, aku datang nak mengadu masalah rumah tangga, tapi aku tengok kamu pun kena beletir dengan isteri kamu, aku pun tak jadilah. Umar kata, isteri aku ni layan aku, besarkan anak aku semua. Cerita tu palsu, ngarut. Itu ustaz-ustaz nak cari populariti duk sebut tu. Nak bagi orang perempuan suka. Ni cerita betul, hadis sahih ni. Umar minta izin nak pukul perempuan. Mula-mula Nabi kata jangan pukul. Lepas tu Sayyidina Umar minta izin nak pukul sebab orang perempuan ni makin kasar. Dia cerita dia tuan-tuan, dia ada kisah latar belakang. Hadis ni panjang. Sahabat Nabi terdiri dari dua bahagian, Muhajirin dan Ansar. Madinah dan Mekah. Masa duduk Mekah, orang perempuan Mekah taat laki. Orang perempuan Mekah, mereka ni selalu kena belasah dengan laki. So orang perempuan Mekah ni cukup patuh. Orang perempuan Mekah, mereka ni patuh pada suami mereka. Mereka kena kawal dengan laki. Berbeza dengan orang Madinah. Sahabat Ansar sebelum Islam, mereka duduk dengan Yahudi. Yahudi ni tuan-tuan, orang perempuan yang kontrol laki. Faham tak? Yahudi ni, ahli kitab ni, orang perempuan yang kontrol laki. So orang-orang perempuan Madinah, orang-orang perempuan Ansar, mereka dah biasa kontrol laki. So laki tu lagi, perempuan lagi dominan. Lagi dominan. Jadi bila sahabat Muhajirin berpindah ke Ansar, berhijrah ke Madinah, Nabi menggalakkan Muhajirin kahwin dengan Ansar. Maka berlaku masalah. Masalah banyak berlaku. Dalam hadis kita akan jumpa banyak. Bukan satu dua hadis, banyak hadis. Bila sahabat Muhajirin, orang Mekah, kahwin dengan orang Madinah, orang Ansar, jadi masalah sebab perempuan Ansar dominan. Jadi dia perlu komplain. Sahabat laki Muhajirin ni komplain sebab isteri duk melawan dia. Contoh saya beri contoh, maaf saya sebut secara ringkas contoh. Di Mekah, laki ni berkuasa atas perempuan. Isteri ni, kalau suami nak bermalam dengan isteri dia, isteri akan ikut posisi suami, bawah ke atas ke apa, ikut sukalah, ikut suka suami. Isteri ikut ya. Bila pergi Madinah, suami-suami ni rebahkan isteri dia, isteri tak nak rebah. Sampai kena bergusti. Jadi ada suami ni nak bagi isteri dia rebah, belasah isteri dia, rebah. Ini cerita tentang sejarah.
Jadi nak bagi isteri tu baring ikut kehendak dia, posisi ikut kehendak dia, dia pukul isteri dia, lebam isteri dia, barulah isteri dia pun ikut kehendak dia. Faham tak? Laki-laki nak paksa, nak kontrol lah, dia nak kontrol perempuan. Tapi masalah perempuan dominan, dia tak mau dikontrol. Berlaku masalah ni. Maka bila mereka melawan suami-suami mereka, Umar minta izin dekat Nabi nak pukul perempuan ni. Nabi bagi. Apa lagi? Berlakulah proses pemukulan beramai-ramai. Yalah, maknanya suami-suami pekat balik rumah pukul bini lah ramai. Mana ada balai polis zaman ni? Mana ada balai polis? Itu cerita dia. Beza zaman dulu dengan zaman salaf, zaman sekarang. Sekarang laki cuik sikit pun boleh report polis. Kan? Tapi zaman dulu nak report siapa? Pergi kat Nabi, Nabi bagi izin pukul. Orang perempuan, dia pergi mengadu kat bapak dia pun pukul dia. Jadi akhirnya depa tak ada jalan, depa pergi mengadu dekat isteri Nabi, dekat Aisyah. Fa atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisaun katsirun yashkuna azwajahunna. Maka ramailah orang perempuan pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu dekat isteri-isteri Nabi. Kalimah yang digunakan ialah fa'atafa. Tafa ni tawaf. Duk pergi keliling rumah Nabi. Ramai duk mai tawaf. Mai mengelilingi rumah Nabi. Yashkuna azwajahunna. Mengadu pasal suami-suami mereka. Dalam riwayat daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis yang sahih, ada perempuan tu dia pakai jubah hijau. Dia pakai jubah hijau, mai jumpa Aisyah mengadu pasal kena tumbuk dengan lelaki dia. Mata dia lebam, hijau. Maka kata Aisyah mengadu dekat Nabi, "Ya Rasulullah, aku tak tahu mana lebih hijau. Mata dia kan jubah dia?" Mana yang lebih hijau? Mata ke jubah dia? Lebam kena belasah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menjawab, "Laqad atafa bi ali baiti Muhammadin nisa'un katsirun yashkuna azwajahunna. Laisa ulaika biqiyarikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkhutbah, Nabi kata, sesungguhnya Nabi kata telah ramai perempuan nisa, ramai perempuan-perempuan mengadu tentang suami-suami mereka yang pukul mereka. Laisa ulaika biqiyarikum. Lelaki-lelaki yang pukul isteri itu semua bukanlah orang yang terbaik dari kalangan kamu. Mereka semua tak baik lah. Laki tak baik. Maka bila Nabi berkata begitu, kebanyakan sahabat-sahabat pun berhenti pukul isteri. Sebab mereka semua nak jadi orang yang terbaik. Pada zaman ini Nabi tak gunakan peraturan, peruntukan, undang-undang keluarga Islam pergi tangkap laki-laki ni, tidak. Tapi Nabi merawat dengan bagi motivasi dan nasihat. Dan kerana sahabat Nabi beriman nak jadi orang yang terbaik, ikut Nabi. Bila Nabi kata jangan, jangan. Nabi kata lelaki-lelaki yang pukul isteri itu bukan lelaki yang terbaik. Jadi kata para ulama, sambungan dari hadis ini, maka wanita-wanita ni lepas mereka kena pukul, mengadu kat Nabi, mereka pakai kena belasah semua. Bahkan ada riwayat, ada wanita Islam, sahabat Nabi perempuan yang patah tulang. Patah tulang, ya. Yalah, kalau lelaki belasah, kepok tangan dia patah. Maka Nabi kata mereka itu bukanlah suami-suami yang terbaik. Baik. Apa yang berlaku selepas itu? Maka lelaki-lelaki sahabat-sahabat Nabi pun berhenti pukul perempuan. Dan akhirnya Nabi SAW menasihati mereka untuk berdamai secara ma'ruf. Mereka pun berdamai secara ma'ruf. Dan menariknya bila turun ayat Quran, nisa'ukum harsul lakum, wanita-wanita kamu adalah tanaman bagi kamu. Fa'tu harsakum anna syi'tum, datangilah tanaman kamu sebagaimana yang kamu nak. Maka orang-orang perempuan pun menyerah diri kepada Allah dan Rasul, melayani suami dengan baik. Maknanya di sana ada push and pull. Ada perintah suruh layan lelaki,
ada perintah suruh jangan pukul wanita yang enggan dan sebagainya, tetapi beri jalan yang terbaik, nasihat. Sebab tuan-tuan, Nabi SAW selalu buat kelas dengan orang perempuan pada setiap hari Selasa. Nabi memperuntukkan hari Selasa mengajar wanita saja di Masjid Nabawi. Jadi Nabi pesan kepada orang perempuan 3 benda. Sebab majoriti orang perempuan zaman Nabi ni, mereka kahwin bukan kehendak mereka, mereka kahwin paksa. Wali mereka nikahkan mereka. Yang kedua, orang perempuan ni mereka kahwin, mereka kena jaga laki orang, jaga suami orang, kena jadi poligami, isteri yang kedua, ketiga, atau kahwin dengan laki yang tua dan sebagainya. Bukan laki yang pilihan mereka. Dan mereka orang perempuan kahwin hidup dengan susah, kena pukul, kena belasah dan sebagainya. Jadi Nabi SAW pada hari Selasa, Nabi selalu kumpulkan wanita dan Nabi bagi nasihat, tausiah pada wanita. Nabi pesan 3 benda, selalu Nabi duk ulang. Antara yang dipesan oleh Nabi SAW kepada kaum wanita ialah beriman dengan takdir. Beriman dengan takdir Allah. Bahawa apa yang dihadapi oleh kita semua ni, semuanya ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk kebaikan kita. Redha dengan takdir kita. Redha dengan takdir kita. Sabar dengan ujian Allah, maka Allah akan bagi balasan pahala yang sangat banyak dan Allah akan bagi kebaikan yang sangat berlipat kali ganda. Itu yang pertama. Yang kedua yang dipesan oleh Nabi SAW kepada kaum wanita, sesungguhnya kebaikan yang kamu buat untuk diri kamu. Maknanya kita layan suami kita dengan baik, kita berakhlak baik kat suami kita, kita cinta kat dia, kita sayang kat dia, semua tu sebenarnya kebaikan dia dapatkan kita balik. Pahala, rahmat Allah dan pertolongan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang tidak ada emas, tidak ada dirham, tidak ada harta yang boleh bantu kita kecuali pahala dari Allah. So Nabi selalu duk ulang benda ni kat orang perempuan. Nabi kata tak apalah, kamu susah payah. Tuan-tuan tengok kisah Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar, dia kena bawa buah kurma daripada kebun Zubair, kebun suami dia. Dia nak masak untuk suami dia, dia nak kena ambil tepung, kena bancuh gandum, kena uli gandum, bancuh tepung, masak tepung tu jadi roti, nak siapkan makanan untuk keluarga dia. Setiap hari dia kena berjalan 2 farsak. 2 farsak tu lebih kurang 5 km. Jalan kaki 5 km sehari. Tuan-tuan, jalan kaki 5 km tuan-tuan naya. Sambil duk bawa barang ni. Suatu hari ketika Asma binti Abu Bakar duk galah atas kepala dia buah kurma, bakul kurma berat tu. Dia kalau daripada kurma ni, kalau yang baru tu nama dia rutab. Dia besar tu. Lepas tu Nabi nampak Asma binti Abu Bakar dia bawa ni. Asma ni adalah ipar Nabi, saudari Aisyah, ipar Nabi. Maka Nabi pun offer lah Asma naik unta dengan Nabi. Nabi tarik unta dia. Asma tak nak naik sebab dia takut suami dia cemburu. Dengan Nabi pun dia takut cemburu, sebab dia kata suami dia Zubair kuat cemburu. Jadi dia takut suami dia cemburu, dia tak nak buat benda yang menyakiti suami dia. Walaupun dengan Nabi tu bukan orang lain, ipar dia, tapi dia tak mau naik. Sebab Nabi offer naik unta dengan Nabi. Mana Nabi tarik, bukan Nabi naik sekali. Nah, dia naik atas unta, Nabi tarik unta dia. Tapi dia tak mau. Dia kata nanti Zubair cemburu. Sebab Zubair ni kuat cemburu. So menunjuk kata bagaimana wanita-wanita salaf. Maka sebab tu Nabi pesan kat mereka dalam setiap liqaat, perjumpaan-perjumpaan, Nabi kata 3 benda. Beriman dengan takdir, redha dengan ketetapan Allah. Yang kedua, bersabar, mengharapkan pahala. Setiap kebaikan yang kita buat, itu untuk kita. Dan yang ketiga, kepada kaum wanita, Nabi SAW berpesan selalu sentiasa bersyukur atas nikmat walaupun kecil. Kerana orang perempuan ni, kata Nabi SAW, ramai dalam neraka sebab tidak bersyukur. Bukan tidak bersyukur, bersyukur. Sampaikan dalam hadis Bukhari, Nabi kata kalaulah jiran bagi makanan dekat
dekat kita walaupun cuma kuku kambing, tulang kambing, maka bersyukurlah, terimalah, hargailah. Sebab Nabi kata ramai wanita dalam neraka sebab tidak bersyukur kepada suami-suami mereka. Orang perempuan ni dia payah nak menghargai kebaikan yang dibuat oleh suami dia. Sebab tu dia masuk neraka. Hargailah setiap kebaikan yang orang buat kat kita, walaupun kata Nabi kuku kaki kambing. Kaki kambing tu ada kuku, bagi kuku pun bersyukurlah setiap pemberian suami dia atau pemberian daripada orang lain. Jadi inilah 3 pesanan yang dilazimi oleh Nabi SAW dalam wasiat kepada wanita dalam setiap perjumpaan Nabi pada hari Selasa. Nabi duduk ulang ni. Dan Nabi pesan pada wanita selalu bersedekah. Nabi berpesan kepada wanita selalu bersedekah, menjaga kehormatan diri dan selalulah membaca Al-Quran dan mendirikan solat malam. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, kata para ulama, kata Imam Al-Qurtubi, yang paling banyak memasukkan perempuan ke dalam syurga ialah sedekah. Sedekah. Orang perempuan ni paling banyak masuk syurga sebab sedekah. Dan orang lelaki yang paling banyak memasukkan orang lelaki ke dalam syurga sebab akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Tuan-tuan jangan tanya saya detail pasal apa, itu yang disebut oleh Nabi SAW. Baik tuan-tuan dan puan yang dikasih sekalian, kita berhenti dulu kat sini, ada hadis last nanti kita baca insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba', assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya memberi sedikit sepatah dua kata ni untuk memaklum kepada tuan-tuan yang kami merupakan media yang merakam kuliah-kuliah asatizah sunnah di Ipoh Perak terutamanya, dan kami lebih mengharap kepada bantuan dari segi infak bulanan bagi tujuan gerak kerja lah. Antaranya kita nak servis kita punya barang-barang peralatan, equipment, kemudian bayar gaji kita designer dan juga internet bulanan. Samping itu kita ada buat daurah-daurah ilmiah, dan daurah ni pula kita bagi percuma saja. Makan kita bagi, kemudian kita bagi buku daurah. Kita sasarkan daurah ni bulanan lah. Sebab itu pada poster kami ada beritahu yang kita minta infak ni antara tujuan lain adalah untuk daurah bulanan juga, selain daripada gerak kerja lah insya-Allah. Dan pada tuan-tuan yang nak infak ke akaun di bawah ni, akaun di bawah ni adalah akaun pertubuhan ya, Pertubuhan Kebajikan Mishkah Kinta Perak. Di situ kami akan gunakan duitnya untuk gerak kerja, daurah-daurah ilmiah yang percuma. Kita tak ada anjuran ke apa, tak ada. Yang semua percuma je kita bagi insya-Allah. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.